sekarang ni terpulang akak. Sekarang ni sama ada akak yang cara yang paling tepat akak itu merujuk pada dia kembali sebab dia yang mencetuskan. Dia yang mencetuskan. Contoh kak, kalau macam saya cakap dekat akak, macam contoh saya yang cakap akak nak buat rumah. Contoh saya kata, saya boleh buat. Nanti saya buat gini. Okey? Oh, kat awak boleh buat? Buatlah apa yang awak cakap. Akak dah bayar dia apa semua kan. Dia buat rumah. Dia buat rumah apa semua kan. Jadi maksudnya tu dia kena orang kata akak kena orang kata dia kena tanggungjawab lah dengan apa yang dia cakap. Contohnya macam kau kata dulu ada 2 tiang. Ni apa pasal tiang? Akak kena tanya dia. Akak tak boleh lah. Akak dah buat dengan dia. Lepas tu akak pergi dengan orang lain. Akak cakap, tolong sambung kerja dia. Tak boleh lah. Jadi macam tu dia punya flow adab dia. Jadi ni terpulang pada akak. Akak nak teruskan kat dia ke ataupun akak nak orang kata ikhtiar pula dengan saya. Gitu. Kalau akak nak ikhtiar dengan saya, akak kena kereta api malam. Ayo goyang, orkestra Bojong Soang Sulit Sakti. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menikah nenek di sana mengendarai kereta maya. Duk-duk-duk-duk-duk-duk, kereta berat. Duk-duk-duk-duk-duk-duk, hatiku gembira. Sulit Wadis. Ayo orkestra Bojong Soang Sulit Sakti. Kebetulan malam itu cuacanya cerah bulan. Ku melihat kiri dan kanan, oh indahnya pemandangan. Sayang tak akan tunggu datang hingga tertidur menyenyak sekali. Penat. Kereta malam. Okey, jadi itulah akak akak sama ada kalau akak nak teruskan dekat dia, saya rasa kalau akak tak nak habiskan cerita, akak tetap tak puas hati dengan ada 4 ekor yang dia kata yang tak keluar lagi tu kan. Akak boleh teruskan kat dia pergi. Itu yang terbaik lah. Kalau akak rasa ngarut lah ni kan. Okey kan. Lepas tu tak baik-baik pun aku kan. Akak boleh pergi kepada saya, tetapi apabila akak pergi kepada saya, akak kena ingat pesan saya tu. Maksud pesan saya tu, akak dah jangan refer kat dia lagi ke ataupun pergi kat lain pula. Macam tu. Sebenarnya okey. So, sekarang ni apa pasal ni yang buku fiber ni? Sakit kepala. Oh, sakit kepala. Dah berapa lama sakit ni, Kak? Baru start malam ni lah. Oh, start malam ni. Kena buka ke? Nak kena buka. Tak payah. Tak payah. Okey. So, macam mana, Kak? Saya tak nak berubat dah dengan dia. Dah lama dah saya. Tahun lepas saya pergi berubat tu. Lepas tu saya tak teruskan ini. Jadi apabila ini pun akak kena ingat, Kak. Apabila akak dah tak teruskan dengan dia, so kalau akak ada sakit, cara yang terbaik ini untuk semua ni biar memudahkan saya sampaikan ni, biar memudahkan kerja perawat-perawat yang lain. Kalau tidak jadi susah ni. Ini penyebab yang susah. Okey.
kalau sekiranya akak dah memang dah lama pun dah lama tak pergi merawat ada apa, akak rasa nak ikhtiar lain, jadi cerita dia, contohnya akak macam sakit lah aku ni, akak pergi kat port lain. Jadi buka buku baru, serahkan cara ataupun apa-apa yang perawat baru yang akak pergi tu. Ini cara yang terbaik. Dan jadinya ni nanti sampai gaduh antara perawat pun pernah jadi, sampai orang kata jadi bermusuh-musuh lah, sampai jadi pening kepala, mana satu betul ni, sampai gila pun ada. Jadi inilah akibat dia. Bila dia macam, oh situ kata dekat aku ada ayam. Jadi sana, Tok ada apa kat saya? Awak ada biawak. Alamak, masa tu ni ayam ke biawak? Pergi dekat ni awak pula. Oh, awak ada apa ni, jin dauh dalam badan ni, sebab tu dia. Anu satu betul ni dah pening. Jadi gitu. Okey. Bagi nama akak. Nak nama penuh ke nama panggilan? Nama kosong. Nama penuh. Ya, ada nama penuh, nama kosong. Macam tu kan. Dalam cerita piang. Okey, nama penuh apa? Apa penuh Normaziah. Binti Syaharudin. Sedap nama ayah akak, sedap. Saya tadi sebelum akak sebut saya dah mula nak saya mula nak masuk Sahara pada Satua, tiba-tiba ada din pula nak potong. Ingat Sahara gitu kan. Sampai Saharudin, din nak potong. Sebab ayah saya pun nama Din. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Iya kan? Awas iya. Ibaratnya orang walau ini benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وأول وآخر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا تلقى الصلاة وتلقى الصلاة وهو اللطيف بالله السلام عليكم الله بسم الله. Akak dah berkahwin ke belum? Dah. Anak berapa kak? Tak ada anak. Suami masih ada? Ada? Jadi nampak? Tak, ini saya nak macam confirmkan ke sebab saya nampak ada satu sosok. Nampak? Mana ada 4 ekor yang dikatakan? 4 ekor dia lah. Jadi mungkin dia tu perawat tu salah scan lah saya rasa. Mungkin dia kata
1 ekor dah dibawa keluar, 4 ekor belum. Mungkin anak kucing lah. Dia scan, apa ni berekor ni kan. Ada benda berekor. Akak ada kucing 5 ekor. 1 ekor dah dibawa keluar, maksudnya 1 ekor kucing jantan dah pergi pergi cari betina. Dah merayap, belum balik. 1 ekor dah dibawa keluar. Ni ada 4 ekor lagi dia. Itu ni kucing. Alah kucing. Gitulah, mungkinlah. Entah apa-apa. Perambat dia ni keluar. Ni entah apa-apa ni. Perambat dia ni keluar. Perambat dia hantar dia bulan. Okey. Jadi, di sini saya melihat sebenarnya akak ini terkena, orang kata, lebih kepada sihir yang kita sebut kepada macam penyakit ain. Hasad dengki orang, dan orang kata ada juga sihir yang jenis macam kita boleh sifatkan sebagai sihir pelalau. Pelalau. Pelalau tu tak tahu. Sabar. Pelalau. Okey. Pelalau ini satu sihir yang orang kata memberi tubuh yang disihir ni. Pelalau ini sihir yang lemah sebenarnya. Jenis sihir yang lemah. Pelalau ni macam ni. Saya dapat nama akak, saya boleh buat pelalau dekat akak. Atau saya dapat orang kata wajah akak ke apa, saya boleh buat. Biasanya nama pelalau ni memang biasa dia nama. Tapi Contoh, pelalau ni macam ni. Contohlah, saya tahu nama akak. Siapa nama dia tu? Okey. Kemudian saya bacakan nama akak tu dengan doa ataupun mentera yang tertentu, untuk macam moga-moga engkau ni, orang kata hidup kau ni tak selamat macam tu kan. Tiup. Ataupun saya baca orang kata satu macam semar mesem ke apa, saya tiup dekat akak. Saya tiup kat akak menggunakan nama. Dia ni kasih padaku. Ini sihir pelalau. Sihir pelalau ni macam mana? maknanya macam ada orang, macam contoh orang kenal saya. Lepas tu dia macam, ni contoh je lah, contoh dia suka kat saya, dia baca, dan saya pun hidup saya dengan suami saya pun tak baik macam tu. Ni sihir yang dibuat sendiri. Dibuat sendiri, bukan pergi dukun. Bukan pergi dukun, dia buat sendiri. Cukup dia dapat nama akak ke, umur ke apa kan. Engkau apa ni, apa ni, moga engkau dengan suami engkau cerai. Dia ambil lidi dia patahkan, macam tu kan. Hembus-hembus. Ni sihir yang pelalau ni, sihir yang umum, yang banyak orang terkena. Dia berkait rapat sama dengan cara jalan kerjanya penyakit ain itu tadi. Okey, faham. Penyakit ain itu tadi hasad apabila daripada pandangan mata, contohnya dia melihat kepada akak, maksudnya ni saya sihir ain ni boleh aja. Dia tengok, dia sakit hati, dia kata, sakit hati aku tengok dia ni, mudah-mudahan dia orang ni cerai lah. Ini penyakit ain yang macam ustaz-ustaz sebut. Ataupun boleh jadi menggunakan gambar. Okey. Menggunakan gambar. Contohnya dia tengok gambar akak. Dia tengok gambar akak. Dia orang kata dia tengok gambar akak tu, dia campakkan rasa geram, rasa benci dan sebagainya. Ataupun ini lagi satu sihir ain ni sebenarnya banyak berlaku dekat kalangan-kalangan waktu orang-orang muda. Ataupun waktu zaman-zaman sekolah. Pernah tak kita merasakan tiba-tiba badan kita macam sakit-sakit bengkak-bengkak? Padahal malam tadi kita tidur elok je. Ini banyak berlaku kat orang. Saya pun pernah kena dulu lah, kecil-kecil. Kan? Ini penyakit ain tak? Penyakit ain ni macam ni. Biasanya jadi dekat orang-orang yang bercinta monyet macam zaman-zaman sekolah-sekolah dulu. Contohlah,
Kan? Macam pernah tengok cerita apa dia ni kan. Kenapa kau ni dia tumbuk-tumbuk gambar orang tu kan? Dia tumbuk-tumbuk kan. Kau ni bodoh, kau ni bodoh, kau ni bodoh. Aku sayang kau bodoh. Dia tumbuk gambar orang tu kan. Itu ada impact tau. Ada impact. Kalau orang tu tak ada pelinding, dia memang kena ain tu. Ini lain. Faham? Ini lain. Faham? Tak percaya? Jangan. Ni bukan saya nak ajar orang buat sihir. Tak. Kalau tak percaya, cubalah kau ambil macam gambar-gambar siapa-siapa. Cuba kau macam tumbuk-tumbuk gambar tu apa kan. Kalau diri orang tu dia tak ada pelindung daripada penyakit ain amalan, maknanya dia ni orang kosong. Semayang pun tidak. Memang malam tu esok kan, pasal aku sakit badan ni kan. Sebab gambar dia kena tumbuk. Ini banyak orang tak sedar. Sebab itu sihir penyakit ain ini yang ustaz-ustaz sebut dia penyakit yang orang tu buat sihir dalam keadaan dia tidak sedar dia buat sihir. Ini sebab aku. P. Ramlee dah bagi tahu. Pernah tengok cerita Doremi? Kan? Yang Pernah. bini dia pergi kerja kelab malam. Ini darling ke ni? Ini bukan darling, ni maling ni. Kan? Yang dia kata, ini maling ni. Dia kata yang bini tak balik tu kan. Itu penyakit ain tu, bini dia boleh sakit tu. Kan? Maksudnya mencampak kebencian. Alahai, aku tengah merawat lah. Suling sakti. Itu salah satu penyakit ain juga. Bila dia tengok saya tengah merawat orang, ada suka baling-baling suling sakti. Penyakit ain. Jadi apa yang sakit dalam penyakit ain? Sakitnya saya sakit pinggang. Saya sakit tengkuk. Penyakit ain, dia real. Boleh berlaku kat siapa-siapa penyakit ain. Sangat mudah melakukan penyakit ain. Sihir yang paling orang kata simple dipanggil. Kan? Sebab itu ada amalan-amalan 4 kul, ayatul kursi dan sebagainya. Bila ada benteng-benteng pertahanan ini, zikir la ilaha illallah apa kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah yang macam saya ijazahkan supaya orang amalkan, saya kongsikan supaya amalkan waktu subuh. Ini kalau benda-benda sihir yang rendah ni tak masuk. Jadi ini penyakit ain. Macam cerita P. Ramlee tu, bukti nyata lah tu. Macam contoh, ini darling ke ni? Ini maling ni. Ini bukan darling, ni maling. Lepas tu tengok yang bini dia. Nampak tak? Bila balik, P. Ramlee ni dia bawa simbolik. Bila balik, bini dia kan? Apa yang waktu Lone Ranger curi duit dia kan? Lepas tu kan dia pegang gambar bini dia. Apa? Yang dia kata apa tau? Aduh, Lone Ranger dia campak gambar dah. Oh, kau marah kat aku, kau campakkan gambar aku. Kan dia kata kan? Bukanlah darling dengan you, I sayang dengan gambar ni tu, I sayang. Nampak? Perempuan tu marah. Maksud dia tu, kalau dia campak yang tu, boleh macam efek dekat diri dia. Campak gambar orang tu kan. Gitu. Okey. So, macam mana Terima kasih yang baginya. ada cara untuk nak rawat, nak hilangkan Ini mudah ni Kak. Ini akak pergi dekat seloknya pergi dekat perawat-perawat ruqyah yang memang betul ustaz-ustaz yang memang betul-betul dia buat rawatan Islam. Bukan nak buat duit. Bukan ustaz berjambang muka poyo bukan.
Bukan nak tunjuk hebat macam tadi tu, bukannya dekat engkau ada ayam itik, bukan. Pergi dekat apa ustaz-ustaz yang boleh menawarkan ataupun mengeluarkan dengan ruqyahnya tu boleh mengeluarkan segala kotoran-kotoran yang ada pada badan. Biasanya penyakit akak ni boleh dirawat dengan mandian ubat, iaitu limau, daun bidara, bagi benda-benda yang ain-ain yang disembuh-sembuh tu lunturlah daripada badan, ditawarkan kembali. Kalau akak nak mudah supaya akak tak jumpa perawat yang dekat engkau ada ayam, ada limau, pakai limau apa semua, akak pergi jumpa saya. Akak pergi jumpa saya di Ulu Langat, buat appointment, nanti datang ke pusat rawatan saya, kita buat mandian ubat. Lepas tu settle lah masalah akak, insya-Allah. Paling bagus akak bawa suami. Akak bawa suami. Tak suruh juga sebenarnya. Tapi boleh ke? Minta maaf, satu orang satu masalah. Jadi macam ATM. Kalau akak nak guna lagi, orang kata, "Woi, kau dah tadi dah keluar duit. Kena beratur balik." Ini law kak. Ini mesti akak biasa potong queue ni. Jangan potong queue. Kita hidup ni biar berdisiplin, biar ada undang-undang. Jangan potong queue. Sekali, saya cukup marah lah kat orang cucuk duit tu kan. Kadang-kadang, kita tunggulah. Tengok dia dah keluar duit. Patutnya, the law ATM ni, kan, satu transaction hanya dalam 15 minit macam tu. Lama. Paling lama 15 minit. Ini sejam dia kat situ. Tengok belakang. Dah dia rasa lama kan. Lepas tu dia tengok kita, dia tengok muka puyuh. Dengan selamba ni, kau ni aku tapak. Dia tak tahu pawang duduk belakang nak keluar duit ni. Kalau aku sembuh dia terbaring situ. Mak, saya tak sukalah apa ni kan, orang-orang yang cucuk duit kan. Queue. Banyak orang yang beratur panjang. Okey. Jadi adik lain kali akak naik atas ada WhatsApp, ada nombor saya, akak boleh telefon saya Itulah saya nak tanya tu, appointment nak buat macam mana? Okey, boleh. Appointment dekat atas. Akak tolong orang kata tangkap apa ni? Tangkap gambar ni, screenshot ni. Okay. Supaya saya ingat akak. Nanti dekat WhatsApp tu akak hantar gambar ni. Okey, saya dah screen. Settle. Okey. Assalamualaikum kak. Okey, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka kamera. Mana ni? Kau mana? Allah. Santai orang sana. Dekat kamera tekan gambar mamba dua ekor bawah ni, boh. Demo tak kena barang demo. Bawah tu mambang. Nampak dua ekor tu. Itu kan orang pakcik tu mambang tekan. Kan? Demo tak kena barang demo. Kenapa? Saya nak tengok anak saya ni ustaz. Anak kenapa tu? Tak tahulah asrama ni dia selalu kena rasuk. Kita belum kenal dia belum. Akak ni tengah bertugas ke? Akak Jepam akak Jepam lah. Tengah bertugas. Okey. Anak ni kat asrama sekarang ni. Ni saya dah nak tanya lah. Ingatkan nak ubat apa? Saya tak nak tu juga.
Oh nak juga. Tak payah cerita. Tak payah cerita anak. Satu-satu. Satu-satu. Jangan gelojoh. Kita Satu-satu. praktek lah Ustaz Jangan. Ambo tak faham sepatah abu. Kalau rakyat Kelantan tak sepatah abu tak faham. Saya orang Johor. Okey. Macam mana? Yalah saya jadi sakit badan. Badai. Badan jadi badai. Macam. Sakit badai. Okey, sakit badai. Ni pun kenali ni. Aduh, nak cabut jatuh ni. Nama siapa? Nik Hayati Nik Hayati binti Niksu. Ini akak ni set-set juru merah ke? Bodok. Dok. Juru merah ni bah. Manalah tahu juru merah dah besar. Okey, akak ni kerja lah ni. Lah ni kerja dah ni. Tengah kerja. Okey. Jepang salut. Debal. Salut. Salut tau orang-orang apa ni. Ini kira macam kita punya orang kata apa? Apa dipanggil tu? Orang-orang hadapan kita. Salut. Bertugas untuk negara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kenali tu kan? Phone liner. Barisan depan. Sebenarnya aku lupa. Anak dah berapa dah kak? 4. Rajin lelaki buat kerja. Rajinlah lelaki buat kerja. Kalau lelaki tak kerja, macam mana dia nak sara anak 4? Akak ni otak kuning lah kak. Kenali tu. Jadi benda-benda bebal. Dia takut. Tak. Rajin lelaki buat kerja. Dia kata, rajinlah nak cari pemper 4 tu. Fikir lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pesen dah so. Wa ilah. Ni ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La tadkhulu. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Akak memang pesa muka separuh-separuh ke je nak kalau bisi? Gitulah kan comel. Sebab ni memang ada orang dia selalu kalau bisi muka separuh-separuh. Ini. Okey. Siap kan bagi saya ni. Bismillah. Kenali. Allah. So masalah akak ni akak berdebar Okey, saya nak tanya akak. Di sini saya nampak ada satu sosok yang berwarna hitam. Saya tanya akak kalau dekat rumah ada perasan tak macam apa mimpi ke sosok yang menggambarkan hitam ni tu? Orang-orang hitam macam orang kata kelibat. Ada.
Kan dekat rumah Macam kan. hitam gitu. Hitam ha. Hitam bukan hitam. Hitam tu lain, hitam. Hitam. Piramli dah bagi tahu. Mambang putih, mambang hitam. Di bawah, vokal di bawah. Hitam. Dia bukan hitam, bukan. Kita tak pandai kecil luar. Oh, tak pandai kecil luar. Nanti lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di kat sini saya nampak ada satu sosok hitam yang mengikuti atau mengganggu akak ni. Ini sosok ini Allah. Okey, ini sosok ini datangnya daripada akak ada saka keturunan kak. Akak ada saka keturunan. Boleh faham tak? Aku pula risau dia tak faham bahasa aku. Faham. Orang kecek faham. Tapi kalau nak cakap balik tak pandai lah gitu. Oh, bukan takut salah malu. Oh, salah malu. Tak, bila dah macam ni, macam aku takut tak faham, gitu je. Okey, ini ada satu sosok ni, akak ada saka keturunan ni kak. Biasa. Saya tak tahu kenapa, tetapi sepanjang perawatan yang saya buat, biasanya kalau memang ada darah-darah dari siam, mereka ni rata-ratanya kuat saka keturunannya. Saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu kenapa. Tapi rata-rata banyak kes yang di Kelantan, kebanyakannya membabitkan saka keturunan. Dan sihir di Kelantan adalah dalam orang kata carta yang tertinggi antara semua negeri-negeri yang ada kat Malaysia ni, kat Semenanjung. Sihir di Kelantan tinggi. Yang kedua, sihir yang paling banyak belah-belah Kedah sana. Kelantan, tapi Kelantan ni bagi saya letakkan carta yang paling tinggi dalam analisis perawat ni. Sebab tengoklah yang baru-baru ni, yang dulu yang viral kat TikTok ni, yang bomba pergi rumah tu macam terbakar tu, jumpa orang buat sihir apa semua kan. Semua belah Kelantan. Tapi saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab siam ini kuat kot. Dia punya, orang kata ni dulu lah dia punya tu. Jadi akak ada saka keturunan kak. Akak ada saka keturunan. Akak ni bukan orang buat. Akak ada saka keturunan. Dan akak juga hinggakan saka ni dalam badan akak, itu yang menyebabkan kadang-kadang akak ni berlaku anxiety. Anxiety ni berlaku macam orang kata, kadang-kadang sampai tahap tu akak nangis seorang-seorang. Gitu, nangis seorang-seorang. Nangis ni panggil teriak lah. Boleh sampai tahap kalau teruk dia tu, akak nangis tapi akak tak tahu punca. Macam serabut perut pun nangis. Serabut. Mudah stres. Mudah stres. Ini adalah berkaitan dengan saka keturunan. Tak apa, saya lakarkan. Biasanya saya kalau nak dilukis ni, saya minta pitih. Boleh pitih. Sebab daripada tadi berjoget, jadi saya tak naklah pitih. Tapi kalau akan nak lagi, tak apa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa ni bos keluar masuk ni bos? Ada bos artis ni bang, dia keluar masuk. Jangan.
Apa aku belajar dekat dalam cerita Nangkung tu. Aku tak tahu pun kecik Kelantan ni. Tapi aku tahu yang tadi tu mana dapat tu daripada ni yang serabut tu tadi tu. Apa ni belajar daripada cerita Nangkung. Kan? Yang dia pergi jumpa Nabotasa. Demo data minta nak jumpa kawe atuk. Minum air ni. Air apa? Air sabuk perut. Air apa? Air sabuk perut. Jadi air sabuk perut dia benda. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, saya bukan terpengaruh movie, tapi dekat dalam movie ni saya ambil inti-inti ataupun dia punya orang kata hikmah-hikmah. Oh, orang pergi nangkung macam ni. Kadang-kadang saya nilai dengan ilmu yang saya ada, saya nilai. Mana ada orang nangkung macam tu, tipulah cerita ni. Saya menilai. Itu bukan saya terpengaruh movie. Saya kadang-kadang nilai. Dia baca mentera tu tak betul. Ni betul ni. Ni ilmu betul ni. Ustaz ni buat macam ni, betul. Dia tarik pada kaki. Ni sihir ni ada ni. Saya gitu. Kalau saya tengok movie apa-apalah background orang putih. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Wa tamassalama ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Allah. Apa benda tu? Wow. Macam lah dia ni. Ini bukan buah. Ini rama-rama. Rama-rama. Sebab dia bagi rama-rama, kita bagi rama-rama. Kau ni kesian jin tu. Sebab aku gitu tu. Dia terpacak ni tu. Bos, bila boleh gerak bos? Kesian jin tu, nyanyi ke jin tu? Kau jangan mambang. Oh, jangan buat main baling-baling topi mambang.
Mambang. Mambang ni tak relax agak. Tak relax betul. Woi Mambang. Dia main cabat-cabat topi Mambang ni lah. Kacau lah, orang nak belajar lah. Hilang pula pen aku ni. Alah, Mambang ni main cuci pen lah. Baik Adi.
Bismillah. Okey, jadi ini sosok yang perlu akak buang. Ini daripada ini saka keturunan kak. Dulunya dia dibela. Bismillah. Sekering kecot, sekering kecot. Dah. Screenshot dah. Jadi ini sosok ni akak kena mati kan. Macam komik. Ha? Itu bukan atomek. Macam komik cakap. Atomek bagi aku bagi kat kau kan baru kau tahu atomek. Hisap ibu jari kaki kau sampai kering kau. Susu. Jadi Susu apa kau panggil? Susu apa? Yang ini saya tak tahulah kalau dekat Kelantan panggil apa, panggil apa, tapi ni sosok ni kalau dekat tempat saya dipanggil hantu bajang. Spesies sama dengan hantu bajang. Biasanya hantu bajang ni digunakan untuk buat kerja. Dia sangat rajin buat kerja kan. Contoh nak suruh pergi apa ke kan, nak pergi orang kata tolong tangkap ikan ke, nak pergi apa ke, nak pergi apa, nak sawah ke gitu. Terima kasih Tuan Tanah. Ni sosok hantu bajang tapi rupa dia macam tu. Bukan anak kerak lain. Anak kerak lain. Nak dekat dengan hantu raya. Hantu raya, anak kerak itu sebenarnya istilah. Istilah untuk bagi mudah faham. Jadi macam ni. Pernah dengar tak? Pontianak, Langsui. Lepas tu baru-baru ni dia upgrade Pontianak baju merah. Benar kan? Pontianak baju merah, pakai baju merah. Pontianak putih, Pontianak baju merah. Lepas tu ada hantu Langsui. Lepas tu ada hantu jenis macam spesies macam hantu bajang-bajang macam tu. Benda tu sebenarnya istilah. Kan? Istilah. Sebab rupa dia orang nampak macam tu yang mengganggu. Kan? Itu apa? Perempuan pakai baju merah rambut panjang tu. Itu Pontianak tapi baju merah. Pontianak baju merah panggil. Itu lagi ganas daripada Pontianak baju putih. Macam-macam. Macam-macam dia punya spekulasi, tekaan-tekaan tu. Itu. Yang dekat atas tu. Dingilai tak? Dingilai. Dingilai. Itu Pontianak tu. Itu apa tu atas kereta orang tu? Tu. Panjang rambutnya. Dia tak dia ngilai. Dia apa? Dia menangis. Tu Langsui. Ini istilah. Tapi semua tu makhluk jin. Kan? Ini istilah. Benda ni ketuk ganggu anak saya tu. Yep. Benda ni juga sebab dia ikut darah keturunan daripada akak. Anak akak kan, takkan anak orang pun. Jadi dia ikutlah. Orang benda tu. Itu kira dulu belaan lah, tapi sekarang ni dia tidak bertuan. Jadi dia ngikut apa tu yang bawah-bawah. Sekarang ni apa saya sakit lah, sakit tenak. Saya dah cakap. Kau ingat tak orang penipu? Siapa dia cakap aku penipu? Siapa dia cakap aku penipu? Dia sakit aku dah. Apa? Dia ni? Apa
panggil tu? 50-50 tu sakit. Dia macam sekarang ni, dalam kadar kepala. sekarang ni dia dekat dekat rumah ke apa? Ke kat hospital? Dekat rumah. Dekat rumah terbaring je lah. Bagi makan, suap apa. Kalau Okey, anak jadi saya pergi rumah tu, dia jadi sakit balik. itu Lepas tu lah dia jadi simptom sakit. itu simptom saka kak. Sebab peralihan saka ni apabila rumah tuan mempunyai rumah tu dah tak lama, dia akan mengamuk atau macam meracau, orang panggil. Dia akan mengamuk. Maksudnya dia akan kacau. Sebab ni dah tak lama. Dia tengah orang kata panik. Dia tengah panik. Kan? Macam kes COVID dululah. Akak pernah dengar apa panic buying. Itu lain. Esok lockdown, panic buying, beli. Semua habis, borong, Maggi semua habis. Dia panik. Sebab besok nak lockdown ni doktor. Tu panic buying. Terutamanya Cina lah. Termasuk kata orang Melayu yang ikut panic buying tengok. Habis telur semua dibelinya. Panic buying, tu nama panic buying. Tapi saka ni dia bukan panic buying. Dia panik panik, orang kata panik nak apa ni, nak cari pengganti lah. Jadi dia orang kata dia panik. Dia macam orang kata, alamak ni dah tak lama aku nak kena cari. Dia mengacau. Dia ngacau orang, ngacau anak cucu apa. Sebab dia nak cari siapa yang nak terima aku. Sebab ni dah tak lama dah ni. Dia dah tak boleh duduk rumah ni dah. Dia nak perumah baru. Dia nak tuang baru. Jadi itu mengacau-ngacau perumahan. Jadi ini adalah sistem-sistem saka keturunan. Apabila contoh macam balik kampung je ada benda pelik. Balik kampung sakit. Ini biasanya berkaitan dengan saka keturunan. Tapi ini jangan risau kak. Ini akak pergi cari perawat. Kalau akak jumpa saya, settle saya buat. Saya putuskan. Akak nak ubat ni tengah kerja ni. Itulah. Tengah kerja. Tengah kerja. Nanti minta lada hitam tak ada. Datuk hospital. Lada hitam tak ada. Okey. Hospital tak ada lada hitam. Hospital tak ada lada hitam. Apa? Lada hitam. Mungkin dekat hospital dia tak orang kata tak pernah masak ni kot. Tak pernah masak daging black pepper. Sedap tu. Ayam black pepper. Sakit tak makan. Tak makan tu? Tak makan. Okey kak, itu saja kak saya perawat lah. Kalau akak apa-apa yang perlu bantuan apa, akak WhatsApp nombor saya. Okay, Assalamualaikum Kak Yati. Bye. Bye. Kak Yati. Kejap. Kak Yati boleh tak pakai filter yang misai tu? Kak Yati belanja. Hidup kita ni mesti steady. Hidup kita lah ni mesti steady. Ada-ada kena cari. Nanti buat Jangan buat kak, malu orang. Jangan buat, nanti laki tak bagi tidur rumah. Tidur luar. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Anak dah 4 nak buat hidup kita mesti steady. Anak dah 4 nak buat hidup lah ni mesti steady. Ada kerja boleh cari. Ada kerja meta patami. Itu semua rosak rumah. Ustaz boleh explain ilmu laduni tak? Saya dah banyak explain ilmu laduni ni. Sekejap, saya banyak perawatan je nanti saya explain. Kalau sihir mimpi jatuh dia bangun tindih, apa maksudnya? Ini jangan ingat kita orang kata kalau ada jatuh daripada tempat tinggi ni saka. Tak tentu. Kena pergi scan dengan perawat.
kena naik kotak, kena buka, kena berhadapan. Baru tahu cerita sebenar. Sebab perawat ini yang ahli dalam bidang perubatan kebatinan. Contohnya, macam kita ada satu penyakit yang boleh kenal pasti penyakit kita tu doktor je. Kan? Contoh kan, apa ni sakit perut, orang cakap gastrik, bawa pergi jumpa doktor. Doktor je yang boleh sahkan. Jap. Oh ni bukan gastrik kak, ini ada ketumbuhan kak. Doktor je yang boleh tepatkan benda tu. Ini istilah yang sama. Jangan kita ambil dengar-dengar yang biasa apa-apa yang dikongsikan oleh perawat ni, kita terus setkan itulah dia. Jangan. Kita tak ada ilmu tu, itu bukan ahli kita. Tanya kepada yang ahli. Maksudnya tu nak tahu confirm betul-betul ada apa, kita tanya perawat. Tanya perawat, jangan buat pandai-pandai macam nanti jadi macam cakap tadi. Seekor dah keluar, 4 ekor belum. Masak. Punah hidup. Ini memandai, jangan macam tu. Oh, ustaz apa ni saya minta ni, orang kata saka. Pergi cari perawat, jumpa depan. Perawat je yang boleh tengok, boleh explain benda tu. Kadang-kadang tak semestinya jatuh di tempat tinggi ini saka. Dia boleh merujuk kepada gangguan mainan tidur, ataupun daripada segi istilah sains itu, jantung kita itu telah berhenti. Berhenti. Maksudnya jantung kita itu tak nak berdenyut dah, dia berhenti. Jadi otak kita tu bagi signal, jantung kau tak boleh berhenti. Pam. Dia duk. Jadi kita terbuatkan kita mimpi jatuh. Itu otak kita menyelamatkan kita dari mimpi. Inilah jawapan yang betul. Kita bagi tepukan pada Khalid. Apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anxiety dengan penyakit ain itu sama ke? Tak sama. Anxiety adalah satu penyakit iaitu depression daripada umumnya. Tetapi penyakit ain ini adalah satu penyakit yang membolehkan seseorang itu terkena anxiety. Boleh faham jelas tu. Anxiety penyakit kemurungan, bersendirian, sedih, cemas, itu penyakit. Tetapi penyakit ain ini adalah seseorang yang kena sihir atau penyakit ain, dia ada potensi untuk kena anxiety. Ini benda-benda berbeza. Kalau tak faham, fahamkanlah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yep. Cakap. Cakap dah. Cakap lah. Dia kenapa kak? Akak hari tu raya ketiga lah. Akak tak tahu nak buka kamera macam mana ni, Dek. Tekan gambar mambang pink dengan biru tadi. Bawah ni ada gambar pink dengan biru. Nampak orang dulu. Itu bukan dua ekor tu, bukan orang. Itu mambang. Tekan gambar mambang. Okey. Kenapa kak? Ada. Suka lah dia. Okey. Kenapa? Ustaz, macam ni, akak dalam raya tu hari akak mimpi yang hanya berkepala. Okey, hanya berkepala, tak ada tubuh, tak ada apa. Okey, kalau Ustaz boleh sikit sekarang, Ustaz akan nampak kau alam dah kan. Lepas tu saya dah mimpi tu, esoknya saya kena demam. Lepas tu turun badan saya mendadak turun sampai sekarang, Ustaz. Lepas tu ke mana saja rumah ni saya akan nampak kelibat hitam. Saya jadi takut nak tidur malam. Okey. Dan saya memang Akak dah berapa lama benda ni berlaku kat akak? sebenarnya dah lama dah, Ustaz. Dah terlampau lama. Saya pernah berubat. Berapa tahun kira? Puluhan tahun dah, Ustaz.
9 tahun. Okey, sekarang ni akak dah berkeluarga. Dah bercucu Anak dah. berapa? Cucu 2. Cucu nenek ni. Nenek. Ada cucu kan? Nenek. Okey, nenek nak sakit apa? Okey, lepas tu Nek, macam mana Nek? Macam saya bila malam badan saya akan panas. Saya akan selalu bacakan ayat kursi. Lepas tu saya jadi macam takutlah ustaz nak tidur. Bila tidur tu mata dekat macam fikiran saya akan terbayang benda-benda tu yang pernah saya mimpi tu lah, daripada muda dululah, daripada anak dara sampai sekarang. Dia tak selalu datang ustaz. Ada ketikanya datang. Okey, Saya sekarang ni Ustaz, kesihatan akak macam mana? Sekarang ni kesihatan akak pelik ustaz. Saya daripada darah tinggi turun jadi darah rendah. Tu. Macam okey, tak apa. Okey, nama akak siapa? Nama akak Dayang Norzi, Awang Zawi, tak ada binti. Oh, tak ada binti. Kenapa Sebab nama akak penuh panjang, Dayang Syati alias Norzi Awang Zawi. Tapi kalau dalam IC Dayang Norzi Awang Zawi, sebab dia tak boleh, sebab nama akak seorang dapat guna 4 nama. Dayang apa Sosawi? Panjang tu. Dayang apa? Dayang Susanti. Banyak sangat tu. Okey, Dayang. Okey, saya bagi nama yang dalam IC je lah ustaz Okey, Dayang Norzi Awang Zawi. Dayang noisy macam Norzi, bukan not noisy. Norzi. Noisy tu bising kan? Okey, bukan noisy lah. Okey, noisy. No. You salah. Pronounce dia salah. Norzi, Norzi. Norzi. Oh, Norzi. Marah pula tu dia nama salah. Apa suruh tak tahu panjang. Okey. Dayang Norzi binti Dayang Norzi lagi? Awang Zawi, Haji Awang Zawi. Oh, okey. Maknanya anak Haji Awang Zawi lah, kan? Betul? Ya, saya. Haji Awang Zawi. Ya, betul. Terima kasih yang typing kat sana, betul. Tapi AWG je, bukan nama AWANG, bukan. AWG je. Betul. AWG. Tahu? Awang. Jangan sebab dia orang ni dah tersampuk dengan awak. Awak lah. Kan ingat awang tu. Awak tu maksud dia ya ustaz, bahasa Sarawak ya. Oh, awak tu ya. Yang macam saya Ya, bahasa tadi Sarawak tu ya. Ya, memang bahasa Sarawak ya awak. Okey. Akak boleh translatekan dekat saya tak yang apa ada VT yang apa ni? Ada VT yang pelakon 2 orang tu yang dia kata apa? Balik. Yang tu pernah balik. Balik. Dia cakap apa? VT yang mana satu tu? Yang mana tu? Yang translate bahasa Sarawak tu ke apa tu? yang dia orang kata nak benda tu lah. Lepas tu lalas orang kata alamak lupa lah, tak payah. Ya, akak dah. Alah, yang dia kata mana band ni, yang tu yang dia kata orang kata apa,
Oh, Dia nak kan- naik belon. Belon tu maksudnya kapal terbang. Nak naik belon. Soundboard beli. Oh. Kita Sains Sarawak. Kamek pun. Kamek of course Mek Sains Sarawak. Tapi kan Ustaz, saya sejak 3 minggu dah pergi jumpa doktor. Doktor cakap tak ada penyakit apa-apa. Cuma darah rendah je. Itulah yang apa tu yang VT yang pelakon yang dia kata cuba cakap mana Babotani. Itu. Lepas tu dia kata apa mau apa. Yang dia nak buat macam sihir tu. Pernah tengok tak VT tu? Tak pernah Ustaz. Ini first time Tak juga. pernah. Tak payah tutup cerita. Tak payah cerita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Ustaz, saya tak dapat nak terangkan sebab saya tak tahu yang Ustaz maksud. Kita tahu dah. Maaf ya. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Wa ila ruhi fi qalbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين cerita Shelly dengan Malis tu. Oh, ya. Shelly Melis tu kan dia orang Sibu. Yelah Dia orang lepas Sibu tu, Sarawak. Dia dalam cerita tu dia cakap apa? Dia cakap apa dalam cerita tu? Dalam BT yang popular tu. Oh, dia marah lah. Dia marah. Ingat lupa lah Kak Ustaz. Dia marah lah. Ibu kita orang kelak. Ya macam ya mesti tahu apa kan macam dia lah. Maksudnya dia marah. Itulah musik pandai kelakar Sarawak, ibu kelakar. Macam tu lah. Kalau tak erti nak bercakap Sarawak, baik tak payah bercakap. Oh. Lepas tu dia suruh balik lah. Dia suruh balik. Kau Sidon maksud dia pergi balik lah kau kat sana. Macam tu lah. Sidon tu sana. Terima kasih Chris. Gitu. Akak ni campuran Sarawak dengan Brunei. Oh, okey. Akak ini sakit sihir kak? Astagfirullahaladzim. Akak sakit sihir. Sihir yang dah bertahun tetapi tak diselesaikan, maksudnya tak ubat lah. Sihir yang maksudnya akak dulu pernah tak berjalan selama setahun, akak sakit. Yang tu ke? Masih ada lagi ke Ustaz? Ya, tak diubat. Tak diubat. Sihir ni apabila dia tak diubat, dia jadi macam ni tau. Dia akan jadi macam seterusnya. Dia akan jadi macam, kalau kanser dia akan jadi macam yang kita panggil stage tu. Awak kanser stage berapa? Ini sih. Dia macam ni. Dia macam sebab jin ni apabila dia dikirimkan atau dia ditujukan mendampingi seorang, macam sihir ni jin yang dihantar untuk menyihir seorang, ada satu jin. Jadi dia duduk dekat badan akak, contohlah dia duduk dekat badan akak. Okey. Jadi dia ni lebih kurang perangai macam perangai saka juga, sama. Dia punya perangai ni apabila saka punya sifat, dia kena ada kerja. Dalam masa dalam yang paling senangnya, kalau dia tak ada kerja, dia akan kerjakan awak. Ini definisi saka. Contoh dulu dia kena ada kerja. Contohnya sebab itu, kalau akak pernah dengar orang yang mengamalkan ilmu santau, pernah dengar tak? Orang yang mengamalkan ilmu santet atau santau,
dia kena tiap-tiap bulan tiap-tiap apa ada waktu tertentu dia kena lepaskan santau tu, kalau tidak dia yang kena. Pernah dengar tak ni? Pernah. Kita dia sebab kan itu dia tu kan makanan kan. Dia kena hantar kat siapa. Kalau dia tak hantar dia kena. Orang yang mengamalkan ni ilmu santau ni akan kena. Jadi dia terpaksa lepaskan dekat siapa-siapa je yang jadi mangsa dia. Jadi ini ilmu bahayanya ilmu santau ni. Yang dukun santet ni. Jadi itulah definisi jin ataupun yang kita tahu saka. Dia ni kena ada kerja. Kalau dia tak ada kerja, dia akan makan kita. Dia akan kerjakan kita. Contoh dulu atuk kita bela dia untuk macam jaga rumah. Bila atuk kita mati atau meninggal, dia tu macam orang kata lama duduk situ kan. Lepas tu contoh rumah tu dah roboh, dia dah tak ada kerja. Dia dah tak ada kerja. Itulah yang dia pada dekat dia makan host atau pendamping yang dia damping tu. Padahal tu tuan dia. Maksudnya tu tuan selepas tuan dia. Kan? Ikut susu galuh kan. Cucu orang tu dia orang kata tu ada sakit ni lah, ada apa ni lah, sakit pinggang lah, sakit lutut lah. Dia akan kacau, dia akan kerjakan sebab dia tak ada kerja. Jadi kena sentiasa bagi dia tugasan. Ini macamlah yang kes yang santau tadi tu. Dia kalau tak hantar santau, dia akan kena dengan santau tersebut. Ini bahayanya. Jadi macam itulah definisi akak ni sebenarnya. Akak kena santau. Akak kena sihir lah. So bila akak kena sihir tu tak dibuang habis. Jin tu masih ada. Itulah jadinya penyakit yang lain sampai sekarang. Akak disihir bukan disaka dek. Yang ada penyakit saka tak adalah. Bukan, akak sihir. Sebab saya tengok dekat sini ni jin yang asing. Jin yang datang daripada Siam kan? Jin yang asing. Maksudnya tu kita boleh tahu. Saya dah banyak kali dah orang kata, iyalah saya dah puluhan tahun dalam rawatan. Hampir 28 tahun dalam bidang rawatan. Jadi saya ini orang kata dah macam-macam benda yang saya diberi nampak. Okey. So saya ni dah macam dah boleh kenal. Maksudnya tu macam akak dah selalu nampak budak kampung ujung tu, walaupun aku tak kenal nama tapi dia lalu tu dia lah tu lalu tu. Tadi aku nampak dia lalu petang kan. Akak dah familiar, dah kenal, hari-hari nampak dia lalu. Tu apek tu lah lalu tu kan. Kalau bunyi askim tu apek tu lah yang lalu. Apek tu dah saya dia pukul 3 mesti lalu. Kita dah boleh dapat detect. Jadi saya ni sebab lama saya melihat ni, jadi saya boleh tahu jin ni dia muncul lah. Rupa macam ni. Saya kata ini bukan unfamiliar, bukan daripada badan orang ni. Ini keluar punya. Maknanya saya tahu tu jin saka. Jin sihir, bukan jin saka. Tak, dulu akak pernah kena sihir dek. Yang menyihirnya bekas suami akak sendiri. Dia sendiri mengaku, dia sendiri mengaku yang dia buat akak gara-gara akak tak nak balik dengan dia. Dia orang minta maaf bukan nak mempersoalkan negeri-negeri lah. Dia orang Kelantan. Dia sendiri cakap kalau kau nak balik dengan aku boleh tarik balik benda tu. Dia sendiri cakap macam tu. Dia buat supaya akak tu balik kat dia balik lah macam tu. Ya, dia buat dengan orang sihir lah. Lepas tu akak berjuang selama hampir setahun, tak boleh berjalan sampai doktor tak boleh nak detect apa-apa penyakit akak. Cek tulang belakang, cek air belakang, semua okey. Akak sihir bukan saka keturunan. Bukan. Akak Orang yang sama lah. So orang yang sama lah Ustaz. Kiranya jin yang sama ke? Benda yang sama tapi tak settle dah berpuluh tahun. Ya Muhammad Rasulullah.
ingatkan dah tak ada dah. Ada lagi. Bakponya demo dengki kat orang ya. Apanya demo duk dengki kat orang ni? Astagfirullahaladzim. Dia macam ni Kak. Dia bukannya orang kata ini kebanyakannya ni ini banyak salah faham saya dalam bidang perawatan Okey, ni tak apa. banyak yang salah faham gini. Contoh, dia berubat dengan satu orang ustaz. Lepas Kok lanah dek, kok lanah. Kok lanah. Lepas tu dia sakit. Contoh dia sakit. Dia baik. Lepas tu dah lama ni dia sakit lagi. Dah 2-3 hari dia sakit balik. Lepas tu dia berubat dengan ustaz yang sama. Lepas tu dalam 2 minggu apa dia sakit balik. Dia kata orang ni hantar lagi. Sebenarnya definisi hantar lagi ni sangat kurang. Bukan saya kata tak ada. Bukan saya kata tak wujud. Bukan saya kata tak ada. Ada tetapi sangat jarang berlaku. Sangat jarang berlaku. Orang tu tambah sangat jarang berlaku. Sebab apa? Apabila dia nak buat penambahan, dia memerlukan ritual yang lebih tinggi daripada ritual asal. Dia tak boleh top up macam tu. Contohnya, saya hantar dekat akak ni jin bodoh ni kan. Jin kecil ni. Lepas tu, saya hantar lagi ke akak ni. Akak sihat lagi kan. Saya hantar ke akak lagi jin bodoh yang sama. Tak boleh. Dia kena orang kata, kau dah hantar jin bodoh. Kalau kau nak hantar lagi orang yang sama, kau kena hantar jin yang atas daripada jin yang tu. Baru benda tu mujarab. Ini memang syarat-syarat dalam nak buat sihir kat orang. Kan? Jadi kurang. Sebenarnya apa yang berlaku, kesimpulannya apa yang berlaku, sebenarnya jin yang sama ada dekat dalam badan itu tetapi tidak dipulihkan habis. Tidak dibuang habis. Ini yang banyak berlaku. Bukannya orang tu tambah lagi. Saya dah berubah, orang tu hantar lagi. Tak mungkin. Sebab berat syarat kalau nak hantar lagi ni. Jin yang sama sebenarnya, cuma bendanya tak selesai, itu saja. Allah Akbar. Tak apalah Ustaz, insyaAllah saya akan WhatsApp Ustaz. Saya akan berubat dengan Ustaz dah. Tapi akak boleh datang sini ya? InsyaAllah kereta ada Ustaz. Kereta ada, bahada. Akak dekat mana? Akak dekat Johor Bahru. Saya ingat akak kat Sarawak. Ustaz Kan kalau penat kat naik Sarawak melon. pun 1 jam 45 minit je Ustaz. Lagi cepat daripada nak pergi Kelantan. Jauh Akak ni cara cakap tu macam dendam benar dengan Kelantan. Dok lah Ustaz. Dendam tu tak ada lah Ustaz. Cuma bakponya dia duk buat. Allah, tak habis-habis lah rezeki. Dia bukan buat Kak. Yang dia buat tu sekali tu yang akak tak boleh jalan tu. Tapi benda tu tak settle. Benda tu tak settle. Tak apalah kalau tak settle tak apalah, nanti kita settle. Kalau Ustaz dah geram juga hati ni dah. Tak apalah. Tak apa. Nanti saya settlekan dia. Bagi dia balik je lah Ustaz. Tok Seh dah. Tok Seh lah akak dia Ustaz. Aduh. Okey, so akak dah boleh faham Akak dah boleh faham. Dah boleh faham. Contohnya macam saya perjelaskan lagi sikit, umpama macam kita ni pernah terkena macam duri ataupun kaca termasuk dekat dalam jari. Ya. Kita tak apa, kita biar luka tu tutup sendiri. Nanti dia punya akibat, nanti kita akan bila picit-picit kita, bila dah sambung kulit kita akan rasa macam asal pedih-pedih. Ada tinggal kaca yang lama tu. Dia macam tu lah flow dia. Okey. Melainkan kita betul-betul operation, buang apa duri atau kaca yang termasuk dalam kulit tu,
jahit, baru settle masalah. Okey, faham Ustaz. Macam tu. Tapi kita nak royak sini, kita tak benci orang Kelantan. Ada setengahnya orang Kelantan comel-comel, baik-baik, sungguh. Hak yang Tengok kat macam royak Kelantan tu, yang kat macam royak Kelantan. tu hak bekas kak lah. Tak ada pun kat royak hak lain. Hak lain tu bagus. Alhamdulillah, bersaingku baik. Jangan salah sangka tau. Akak tak nak kita ada konflik tentang negeri-negeri. Alhamdulillah adik-adik akak banyak daripada orang sana. Tapi kita marah dengan dia seorang je lah Ustaz. Tapi marah pun aduh, tak nak fikir dah. Iyalah, tak apalah. betul lah. Bukan dekat Kelantan je. Ya, Bukan dekat betul. Kelantan je. Maksudnya dekat mana-mana orang macam kat Indonesia ke apa, ada setengah orang dia kata orang Indonesia jahat. Macam tu kan. Tak semua. Yelah. Ada yang baik-baik Betul, lah. Ustaz. Semua Betul, negeri Ustaz. macam tu. Semua negeri macam Ya. tu. Macam Johor. Ada juga orang Sarawak macam tu juga kan Ustaz. Kita tak boleh nak cakap negeri ni jahat, negeri ni baik. Tak boleh. Semuanya baik-baik berlaku. Bergantung pada orangnya sahaja. Kalau jahat Jangan salah orang tu. Jangan salah sangka ya. Akak tak masukkan semua. Akak masukkan yang tu sore je. Akak nak lukis ke? Akak tak reti nak bagi pitih ni. Lagu mana nak tekan ni? Alhamdulillah tak kena bagi duit. Allah akak. Ni sat lagi bagi. Tak tahu nak tekan hak mana. Sat lagi tekan hak ni keluar hak lain lah. Lagu mana? Oh, itu. Okey, tak apa. Tekan hak mana Ustaz? Nak kiranya kita nak bersedekah tu hak mana kita nak tekan ni Ustaz? Alah, akak ada nampak gambar hadiah. Akak ada nampak gambar Ada? hadiah tu. Ada? Itulah dia. Dia tekan Lepas tu ada lah. 5, ada 1, ada 20, ada tapi akak tak ada isi duit pun dalam dia Ustaz. Biasanya Macam mana? kalau sebelum ni akak pernah bagi tak hadiah ni kat orang? Demi Allah Biasanya tak pernah. Biasanya akaun baru buat, dia ada duit, kalau tak silap saya dalam tu ada 20 ke ada 15 macam tu lah. Cuba akak tengok koin dekat atas tu. Apa yang? Duit. Dekat Duit, mana macam koin duit dia yang Ustaz? Akak ada nampak tak gambar duit kan sekarang ni nama akak kat kotak akak ni kan? Ada nama akak. Akak nampak tak yang 7 tu? Orang bagi akak 7 koin. Ya. Dekat Macam akak mana macam mana nak sedekahkan balik duit tu dengan Ustaz? Oh, itu lain cerita. Tak, sekarang ni akak tengok duit tu yang bentuk koin kuning tu, dekat akak ada Ya. berapa? Ada gambar koin tu, tepi tu ada berapa? Dekat 7. Bukan dekat bawah, dekat nama akak tu, tepi tu. Dekat akak tekan apa ni? Akak tekan gambar hadiah tu. Cuba akak tekan gambar hadiah tu. Okey, akak dah tekan dah. Keluar ada bunga ros lah, apalah itu dah ni kan. Bunga Okey, ros 1. Boleh Okey, hantar. bawah daripada tu ada nilai, bawah hujung kat tepi ni, tepi akak tu bawah hujung dekat belah kanan ada nilai, ada gambar koin tu berapa kat situ, kosong ke, ada 15 ke apa, ada 10. Berapa koin akak? Yang mana satu ni koin dia Ustaz? Dia koin dia 1 je, bunga ros 1 je koin dia Ustaz. Itu nilai harga barang tu. Oh, nilai harga. Kan? Barang tu itu lain, dekat bawah tu, bawah daripada tepi. Dia tulis cas semula. Dia tulis cas semula. Oh, tak ada lah tu, kosong lah tu. Tak ada. Walau kesian lah, minta maaf ya Ustaz, akak tak tak ada. reti. Betul-betul lillahi ta'ala akak tak reti. Tak apa. Tak apa. Oh, cas kat sini. Okey. Saya memang profesor TikTok. Saya ajar orang buka kamera. Saya ajar orang cara nak macam mana nak koin. Jadi demo tengok lah, dia royak apa ti, dia royak kita ti, tak reti nak buka kamera ni. Saya memang Ustaz. saya biasa. Saya biasa. Tak apa-apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Aduh, sakit. Allahu Akbar. Bismillah.
sakit kat belakang ni Ustaz. Aduh bakponyo. Ada. Okey. Terima kasih pada nasihat-nasihat. Terima kasih Ustaz. Lukis akak tak ada bagi duit dengan Ustaz ni, Zeri. Kupit. Mana ada bahasa kupit Sarawak? Tak ada. Salam Sarawak cua. Okey. Okey Razi. Adik sakit aku. Terima kasih. Dago di Kuching, Dago. Awak nyaman nak Sarawak. Ibu ngaco Ustaz Kik lukis ya, kendaknya menari pula. Akak stay JP.
Doraemon? Ano to ba Doraemon? Sadie? Ako what? Baby? Monkey? Oh, oh. Oh no, not my dude. He won't I'm not next. Oh my god, it's Dungeon Freddy. Yay, yay. Adik, can you silent? Hai, adik. Shh. Ita anak. Cucu kat Sarawak. Cucu kat Sarawak. Astagfirullahaladzim, benda lah. Ya Allah. Tak disuruh joget kak. Tak apa dah Ustaz. Penghibur. Lega sakit saya Ustaz, insyaAllah. Hoya! Hoya! Ya, ya! Hoya! 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 Ya, ya! Hoya! 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 Ya!
Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 43, umur akak 43. Okey. Jadi inilah sosok gaibnya Okey. yang okey, Ustaz. mengganggunya pun. Okey. Jadi kedai. Betul tahun 79 betul. Ya, terima kasih. Terima kasih dengan Ustaz tau. Diorang ni akak apa ni? Tadi dah cakap apa? Tak apalah, apa ni, nantilah nak jumpa apa kan. Nak juga lukis. Lukis? Takut. Nak juga tengok hantu. Suka dia tengok hantu. Mana tahu dia ada depan mata Ustaz. Tonyo balik dia punya mata tu. InsyaAllah. Terima Okey. kasihlah Ustaz. Sudi berkongsi dengan kita orang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi la haula wala quwata illa billah. Okey, ini adalah sosok belakang akak sakit kan tadi kan? Ya Ustaz, betul lillahi ta'ala. Sebab itu Sekarang ni pun masih sakit lagi Ustaz. Tak tahu dah sakit pindah buat tempat yang lama dulu. ya. Tak ubat. Okey, jadi ini bendanya. Nanti akak dah tengok ni, akak akan tahu kenapa belakang akak sakit. Sebab bendanya. Dia betul-betul tengah tahu kenapa belakang akak sakit. Sebab Mana Ustaz? alah, dah berdouble. Berdouble lah. Alah, dah berdouble. Lepas tu Ustaz Betul-betul lah. macam mana? Akak kena pangkal atau akak ikut balik. Okey. Itulah tangan gatal. Gatal nak tekan ni. Mana nak beli game pun. Dia diam dah lah. Gatal tangan ni. Apa namanya tadi? Lupa dah aku namanya. Apa namanya tadi? Dayang. Okey. Tiba ni. Ada. Okey ni. Bismillah. Bismillah. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Jadi yang sakit tu dia ni. Inilah benda dia. Jadi yang sakit tu dia ni. Akak kena cabut earphone ke? Akak kena cabut earphone ke apa? Okey. Akak kena cabut. Okey. Aku suruh cabut earphone bukan padam. Inilah bertindak tak ikut arahan. Cabut phone bukannya padam. Astagfirullahaladzim. Cabut phone dengan padam kan berbeza tu. Cabut, padam lain. Okey. Ya. Ni. Ini. Boleh screenshot tak? Screenshot lah, siapa halang. Handphone kau bukan handphone aku. Dah. Okey. Jadi kan ini adalah medium yang digunakan seperti satu benda yang ini biasanya kalau jin yang macam ni
dia menggunakan medium pasak ataupun paku. Biasanya jin sihir yang macam ni biasanya untuk tujuan lumpuh musuh yang orang yang nak disakiti itu lumpuh. Biasanya ini yang dikata pasak-pasak tu, paku. Betul apa yang Ustaz cakap. Macam masa lumpuh tau Ustaz. Tapi dia tak ada masalah. Jadi dia menggunakan ni. Ini paku ni. Jin tu bawa paku. Dia buat kerja. Ni paku. Dia ni sekarang ni ibarat ini belakang akak. Ini belakang akak sekarang ni dia tengah gini. Memasak. Sebab itu kalau dia pasak gini, tak boleh tangan lumpuh, kaki lumpuh. Dia tak ada ni kak. Dia tak ada badan, dia cuma kepala. Ada tangan je dia. Betul lah apa yang akak mimpikan Ustaz. Betul. Apa yang akak mimpikan? Akak mimpikan? Memang selalu akak mimpi Ustaz. Dia cuma ada tangan. Jinnya cuma ada tangan. Dia macam angin hitam lah. Dia macam tangan. Biasanya jinnya biasa untuk kerja santet ni jinnya. Jin-jin yang jenis macam biasanya jin rupa macam ni untuk santet ni biasanya belah-belah macam siam macam tu. Belah-belah belah-belah ke arah sana lah. Jinnya tu kepala ada tangan macam bentuk angin ni. Angin hitam. Jadi ini yang bawa hitam. Yang hitam betul. Yang akak mimpikan betul. Tapi kerap mimpi tu. Okey, jadi dia bukan penanggal. Dia lebih kurang, dia macam penanggal tapi bukan penanggal. Penanggal ada di sisi badan. Penanggal tu manusia. Penanggal tu manusia yang menggunakan ilmu kecantikan atau sama dengan ilmu pancasona atau ilmu kecantikan lah untuk kekal. Jadi orang yang ada mengamalkan ilmu hitam hingga dia boleh memisahkan kepala dengan badan. Itu penanggal. Atau dekat belah Sabah dipanggil balan-balan. Atau dekat Indonesia dipanggil kuyang. Jadi ini bukan penanggal sebab dia tak diisi perut. Dia cuma ada kepala, dia ada badan. Dia ada tangan. Dia terbang gitu warna hitam. Rambut dia berebang gitu. Dah macam punca anak suami baba tu. Apa yang Ustaz gambarkan itu yang ada yang dalam mimpi akak. Billahi ta'ala. Yang Ustaz gambarkan itu yang ada dalam mimpi akak. Jadi saya tak tipu kan? Demi Allah tak tipu. Lillahi tak tipu langsung. Apa yang Ustaz cakap tu itu yang ada dalam mimpi akak. Tak, orang cakap saya. Tak, bukan. Sebab saya tak tahulah. Saya ni, apa yang saya buat ni, ini untuk proses perawatan. Lukisan-lukisan ni bukannya saya simpan, saya buat frame ke apa. Tak ada masanya, aku dah jemu tengok muka setan. Jadi lukisan-lukisan ni ada beberapa yang setelah sesi rawatan, saya akan bakar, akan hapuskan lukisan ni. Ini untuk sesi rawatan. Tapi aku satu-satu apa yang saya bermimpi. Betul. Tangan dia macam angin macam ni lah. Yelah, dia angin. Dia macam roh yang macam spirit yang dekat dalam cerita orang putih tu. Tapi dia kepala je. Dia hitam, warna hitam. Macam angin hitam terbang-terbang melayang. Betul. Tak, ini bukan situ ini bukan situ. Kelibat hitam yang akan nampak. Nampak. Dia lah tu. Okey. Jadi apa ni itulah dia sebab gini.
ada satu ustaz janggut lah. Konon ada satu ustaz janggut lah, dia tak puas hati dengan saya. Kan? Pakai serban apa semua tapi dia tak puas hati. Sebab apa? Sebab ada orang dia cakap apa tau, ada macam pesakit, dia pergi naik ke tempat live ustaz tu. Dia cakap tak boleh ke macam lukis. Ini bukan rawatan Islam. Itu kan rawatan Islam. Dia tu kafirkan je saya. Ni. Dia tu kafirkan saya. Dia kata apa? Itu kan rawatan Islam. Kan? Itu kan rawatan Islam tu, lukis-lukis apa semua tu. Tak boleh taklah apa yang Ustaz lukis tu, itu yang akak mimpi. Akak tak tipu dan akak tak kenal Ustaz ni. First time akak journal dalam live Ustaz ni. Betul, billahi ta'ala. Mana yang kata Ustaz ni tipu, tapi apa yang Ustaz tu lukis tu, itu yang akak ni pernah bermimpi. Apa yang Ustaz cakap sebenarnya akak pernah bermimpi. Saya gini Kak, saya dah terangkan sebelum ni dengan sahabat saya, pelawak lain macam yang okey dengan saya, yang Mak Bandon, Ustaz Fatih. Saya pernah cakap gini, diorang pernah discuss lah benda ni. Kan? Ada yang cakap, ya tak ya je tu. Lukis apa tu. Dulu ada teruk, saya kena serang lagi teruk dulu tau. Ada yang cakap apa tau. Dia ramai-ramai ni puak-puak 3 ekor 4 ekor ni. Dia pergi serang saya. Dia kata apa tau? Dia kata ini jenis orang kata dulu waktu pendidikan seni sekolah dia tak puas melukis. Dia buruk-burukkan saya. Kan? Jadi ada yang cakap gini, ada yang cakap lukis guni dinasti, bohong, menipu apa semua kan. Sampai ada yang cakap yang tu kan. Saya cakap ginilah. Sebelum ni saya pernah cakap dengan Mama dan saya kata, kalau saya lah nak nipu orang, berapa lama yang saya boleh tipu? Tapi kalau bagi saya, apa yang Ustaz lukis tu, apa yang berada dalam mimpi saya, bentuk yang sama. Saya tak cakap pun dengan Ustaz tak tangan dia macam angin apa, tak ada kan? Saya tak cakap. Tak ada. Saya dah cakap sebelum saya buka live ni, saya dah cakap awal-awal segala paparan yang anda akan lihat di dalam live saya ini, ini bukanlah rekayasa, bukanlah kompotan, bukanlah apa-apa. Ini semuanya random daripada Nusantara, Sabah, Sarawak dan maupun belahan dunia yang melihat live saya ini. Jadi saya dah maklumkan awal. Ini real. Bukannya macam paranormal buat hantu, orang kata hantu pakai suara sukan, bukan. Gantung Pontianak dekat atas tu bukan. Nak tunjuk ke orang, bukan. Ini real. Saya tak kenal siapa-siapa pun, saya tak kenal dalam ni. Dia minta naik, saya naik. Kenal pun saya pun tak tahu cara macam mana nak join live. Salam tengok gambar tu balik. Nanti ada yang lemah semangat. Tak ada orang nak tengok gambar ni balik. Ya betul. Ini Tangan dia macam angin tau dalam mimpi akak. Akak tak tipu. Akak tak ada. Ini jin yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadisnya bercerita tentang sahabat pernah tanya pada Rasulullah SAW. Bagaimana rupa jin? Rasulullah SAW bagi tahu. Jin ini terbagi kepada, ini yang umum, terbagi kepada 3 golongan lah. 3 golongan. Ada daripada mereka yang orang kata ni golongan umum, yang bersayap dan berterbang-terbangan. Inilah dia dalam hadis Rasulullah. Inilah dia golongan yang terbang-terbang bersayap. Nombor 2, golongan yang berpindah randah. Berpindah randah dan sebagainya, apa semua. Golongan yang menepati mata air, yang berjalan di atas. Dan yang ketiga, ini yang biasa orang panggil bunian. Golongan yang hampir serupa dengan manusia yang beranak penak. Ini dikata dalam hadis tu, yang golongan yang beranak penak. Maksud dia macam kita. Dia bekerja, dia ada anak bini. Pernah dengar ada orang terbunuh anak jin, lepas tu terus mati orang tu. Ada orang pergi, orang kata mancing-mancing tertangkap anak jin, lepas tu bapak jin tu marah. Sampuk orang tu. Ini golongan yang nombor 3, iaitu golongan yang beranak pinak.
Ini yang dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi yang jin yang disihir akak ni, ini jin yang golongan penebang-penebang. Maksudnya dia mempunyai sayap, dia boleh terbang ke atas angin. Jin angin lah dipanggil. Okey. Betul. Tak apa. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sudi berkongsi dengan Nafiah ilmu Ustaz dan sudi berkongsi tentang sosok yang akak yang mimpi tu. Tapi apa Tapi yang ada- Ustaz lukis tu memang itu yang tak mimpi. Siap. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Okey, Assalamualaikum. Nanti apa-apa WhatsApp saya kalau nak buat rawatan. Okey. Akak cakap boleh naik belon kan datang sini. Saya biasa kalau nak pergi mana-mana saya naik, saya tak naik belon enggak, saya naik putu piring. Tahu saya naik putu piring lagi laju. Putu piring. Macam rekod lah. Okey. Bukan. Putu piring lain. Putu piring yang ini benda alam gaib lah kan, putu piring. Tapi bukan yang kat pasar malam tu putu piring tu bukan. Itu sedap, bukan. Dia ada dekat kenderaan alam gaib ni. Akak mana tahu akak tak nampak alam gaib. Dia ke kenderaan alam gaib ni dia ada dipanggil putu piring. Dia warna putih. Oh, dia terbayang macam mana. Okey, Assalamualaikum. Tak, kita kena imagine juga benda tu macam mana baru boleh masuk Dah nanti sampai besok apa ni akak tu terfikir-fikir tak habis. Macam mana tu tepi? Sudah rosak. Sekarang saya disalahkan. Okey, Assalamualaikum. Bye bye. Okey, terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ya. Terima kasih. Banyak pula terima kasih. Dah macam cerita Piramli tu, dah macam cerita apa ni Jumpa Lajang. Terima kasih penunggu. Bila dilepas Kak, baik kau boleh balik sekarang. Terima kasih penunggu. Takkan sekali terima kasih dah lah. Okey.